Saji Faiz Haji Osman yang telah pun berkongsikan berita terkini melalui Bulletin Kim FM 8 pagi. Betul. Dan alamak, dah nampak dah dekat Facebook kita tetamu kita untuk segmen kesihatan. Hari ini kita akan bercerita tentang suara serak. Ni semua orang ada pengalaman ni, suara serak ni macam-macam jenis kan. Dan juga kanser peti suara untuk segmen kesihatan. Dan tamu kita seperti yang anda dapat saksikan juga di Facebook live kita hari ini, yang berbahagia Profesor Dr. Marina Matbaki, pakar perunding otorinolaryngologi ataupun laryngologi. Ni telinga, hidung dan tekak, ENT, Pusat Pakar UKM. Bersama kita hari ini bersama-sama dengan Encik ataupun Cikgu Syamsul Rizal Ramli, bekas pesakit kanser peti suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khabar Prof? Cikgu sihat? Alhamdulillah. Selamat datang ke Konti Kim FM, kita ucapkan pada kedua-dua tetamu kita. Dan hari ini itulah kita nak merungkai persoalan dan juga macam-macam perkara yang disimpan di hati kita berkaitan dengan suara serak ni. Pertama-tama kita sebagai DJ Pian, bila nak bercerita tentang suara serak dan kanser peti suara ni, ngilu pun ada. Kenapa? Tapi kita kena bicarakan jugalah, sebab perkara ni bukan saja kita, bahkan siapa saja pun boleh berlaku pada siapa saja. Kita bicarakanlah. Untuk awalnya, apa kata kita nak dengarkan sikit pengalaman lah Doktor, sebelum Prof Dr. Marina berkongsikan dari segi kesihatan isu suara serak ataupun kanser peti suara ni. Mungkin Cikgu Syamsul nak kongsikan dulu pengalaman macam mana menghidap. Cikgu sebelum ni adalah pesakit kanser peti suara. Pesakit kanser peti suara. Dan merupakan guru ya? Ya, saya seorang guru yang memang perlukan suara untuk mengajar kan setiap hari. Mungkin pengalaman Cikgu sendiri. Ya, silakan. Okey, saya mula-mula tu saya sedar yang saya punya suara ni macam dia tak serak, dia macam tak power lah. Saya cikgu, saya mengajar subjek MPV, mesin motosikal di bengkel. Pelajar-pelajar ni biasalah, pelajar yang jenis liar sikit lah kan. Jadi saya kena kontrol dia, kena tiap-tiap hari kena jerit, kena kontrol pelajar kan. Jadi satu hari tu saya rasa macam suara saya tak menjerit, tak lepas kan. Betul, lama-lama kawan pun tegur kan, kenapa suara kau tak power dah macam dulu kan. Tapi masa tu saya isau ukur, saya perokok kan, isau ukur. Saya ingat tu biasalah, ingat perkara biasa. Lepas tu makin lama dia makin serak, makin lama makin serak. Tapi saya masih abai kan, saya buat biasa je sebab saya rasa saya isau ukur kan. Jadi apa yang saya buat, saya cuma beli strap steel apa ni, jenis fisherman friend tu. Saya kepat sambil gulu-gulu tu kan. Tapi makin lama makin hilang suara, sampailah dah lebih setahun, dekat setahun macam tu. Saya rasa masa tu betul-betul suara saya serak. Masa tu betul-betul dah tak ada suara. Baru saya buat pergi pemeriksaan ke hospital pakar. Dan pergi ke hospital pakar tu, hospital pakar buat endoskopi. Baru dia nampak ada ketumbuhan dalam peti suara. Tapi masa tu dia pun tak nak buat confirmation lagi, sebab dia cakap kanser ni hanya boleh disahkan melalui biopsi dan ujian makmal. Masa tu saya pergi ke hospital swasta lah. Jadi doktor pakar kat situ tanya saya, kalau cikgu lebih baik pergi ke hospital kerajaan kan, hospital kerajaan, sebab lebih murah dan saya boleh buat tuntutan gunakan kerajaan punya lah. Jadi dari situ baru saya pergi ke UKM. Pergi ke UKM barulah jumpa Prof Marina dengan tim dia. Tempoh tu berapa lama cikgu dari mula-mula dapat rasa macam tak sedap tu, kemudian pergi cek tu, berapa lama? Tempoh dia daripada pertengahan 2013. Saya mula rasa, tapi masa tu memang tak ada perbezaan sangat. Cuma saya menjerit tak lepas. Tapi satu saya ni suka menyanyi. Kalau dalam kereta semua orang menyanyi lah. Yelah. Tapi suka lah kan. Bila nyanyi, bila tarik tu tak lepas, tarik tak lepas kan. Tapi saya ingat biasalah. Sampai penghujung tahun 2013 memang tak ada apa-apa masalah. Bermula sesi persekolahan 2014. Saya mula mengajar, saya bertukar sekolah masa tu. Masa tu baru saya perasan yang memang betul suara saya makin dah tak ada suara. Setahun jugalah ya. Setahun saya terabaikan. Rupanya bila jumpa dengan Prof Marina dan tim dia cakap, sepatutnya serak ni
tak boleh lebih dari 2 minggu Betul. Tak ada lebih. Kalau lebih 2 minggu kena Yes, jumpa sepatutnya jumpa dengan Baik. pakar tu. Itu sedikitlah pengalaman. Nanti kita akan kongsikan lagi dan lagi Okey. pengalaman Cikgu Syamsul Rizal Betul. berkaitan dengan kanser peti suara. Dan bila kita cakap tentang peti suara, Prof, hari-hari kita pakai ni serius. Ya. Dan pagi-pagi bila bangun kita akan rasa suara serak, dan ada orang rasa itu normal. Bangun tidur mungkin suara serak sikit, susah nak keluar, apatah lagi nak menyanyi pagi-pagi dan sebagainya kan. Macam mana suara tu terhasil? Suara tak melalui peti suara Mungkin tu. Prof boleh kongsikan cerita ni sikit. Bayangkan yang lain-lain tengah dengar ni, bayangkan. Silakan Prof. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, saya nak ucapkan terima kasih pada IKM kerana menjemput kami, saya dengan Cikgu Syamsul. So itu soalan yang sering ditanyalah bila kita bagi ceramah, ya, bagaimana suara dihasilkan. Kita macam DJ cakap tadi, kita ni take things for granted. Kita macam mana suara ni dihasilkan? Sebenarnya dia dihasilkan oleh organ di dalam leher. Organ tu kalau dalam bahasa Malaysia kita panggil peti suara. Okey. Dalam bahasa Inggeris kita panggil voice box. Kalau dalam bahasa perubatan pula kita panggil larynx. Itu datangnya laryngology tu. Otorhinolaryngology. Kalau bahasa lama dia ear, nose and throat. Oto tu telinga, rhino tu hidung, laryngology tu tekak larynx. Fokus tepat pada peti suara. Yes. Yeah. Okey. So di mana letaknya kita punya voice box ni? Dia berada di leher. Kalau kita cakapkan halkum. Ya. Kalau dalam bahasa Inggeris Adam's apple. Dia berada di belakang, di dalam tu. Dan di dalam peti suara ni ataupun larynx ataupun voice box ni dia ada sepasang pita suara. Pita suara ni bergetar, itu yang bunyi dihasilkan. Dalam peti suara ada pita suara. Dia sepasang. Maksudnya kiri dan kanan. Dia berbentuk V. Okey, jadi dia yang bergetar. Tapi macam mana dia bergetar? Dia bergetar tu memerlukan tenaga yang datangnya daripada angin daripada paru-paru. Angin daripada paru-paru tu kita naikkan ke atas dan getarkan pita suara yang berada di tengah-tengah. Dia kena bertemu. Bertemu. Dan bila hasilnya suara, dia akan difahami dengan bantuan lidah, mulut, gigi dan hidung. Jadi jadilah saya, nama saya Marina. Kalau sekadar betul. Jadi sentences, jadi perkataan. Kawalan rendah atau tingginya suara tu di situlah. Di situ. Di situ di pita suara yang boleh menjadikan suara kita bass ataupun jadi pitch tinggi. Dan articulator, kita panggil articulator lidah, resonator mulut dan hidung tu menjadikan perkataan-perkataan yang bermakna, yang cantik lah. Kalau tengah batuk, tengah bersin tu keluar suara tu, itu pun juga melibatkan. Itu pun. Jadi peti suara ni bukan hanya sekadar untuk percakapan. Dia ada fungsi yang lain. Sebenarnya fungsi lain yang utamanya adalah mengelakkan benda asing, foreign bodies daripada masuk ke paru-paru. Kalau kita tengok anatomi bahagian pita suara ni, peti suara ni, belakang peti suara tu adalah saluran makanan. Yang kita makan daripada mulut, lalu belakang lidah, lepas tu dia lalu tepi peti suara tu untuk masuk ke dalam saluran makanan. Jadi semasa menelan tu, pita suara tu perlu tertutup. Kalau terbuka, itu yang tersedak. Itu orang tua kata jangan bercakap masa makan. Betul. Kalau kita bercakap, sebab tu dia senang tersedak. Dia protect the airway. Another fungsi dia yang utama adalah pernafasan. Dia macam airway conduit. Ya, kita nafas ikut hidung, mulut, kita kena lalu dulu voice box tu sebelum pergi ke trachea, saluran pernafasan masuk ke paru-paru. Kalau sumbat di situ, tak boleh bernafas. Habis tu kenapa jadi serak, Prof? Kenapa jadi serak? Sebab saya tiba-tiba teringat Datuk Rami Sarip, Ella, semua orang sinoнимkan mereka dengan suara serak basah. Memang dah orang sebut alami atau natural sebut jadi seraknya tu. Macam kita ni kadang-kadang serak. Kenapa boleh jadi macam mana boleh jadi macam tu? Ada serak tu boleh dibuat macam untuk nyanyian dan dia boleh tukar balik pada suara biasa selepas nyanyian. Itu suara yang rock kan. Jadi sebelum saya bercerita macam mana boleh jadi serak, kita kena tahu apa struktur pita suara tu. Macam saya katakan, kalau kita bercakap tu, pita suara tu kena berada di tengah. Maksudnya pita suara kita ni bergerak. Bila bernafas, dia terbuka supaya ada laluan
angin, udara. Bila kita bercakap, dia berada di tengah-tengah. Jadi dia ada pergerakan. Bagaimana pergerakan tu berlaku? Dia berlaku dikawal oleh otot dan otot tu dikawal oleh saraf. Jadi mana-mana masalah sama ada dalam bentuk struktur, maksudnya pada pita suara itu sendiri ada bintil, ada bengkak, ketumbuhan, ataupun peti suara tu ototnya lemah disebabkan masalah otot atau disebabkan masalah saraf, boleh menyebabkan serak. Jadi serak ni is very general. Dia general. Serak ni kalau spesifiknya ada macam-macam jenis serak. Ada serak macam Cikgu Syamsul cakap tadi, dia suaranya jadi kasar, kan? Ada serak disebabkan lumpuh peti suara, disebabkan saraf tu, suaranya jadi tak bermaya. Jadi macam berbisik. Okey. So itulah bila ada gangguan dari segi struktur tu, dia menyebabkan serak. Okey. Jadi apa contoh-contoh gangguan? Kalau gangguan pada pita suara, katakan bengkak. Bengkak tu boleh disebabkan jangkitan kuman. Contohnya kita batuk sesama. Batuk sesama dan suara kita bertukar. Jadi itu jangkitan kuman menyebabkan bengkak pada pita suara. Tapi biasanya serak ni dia akan resolve by 2 weeks. Selepas 2 minggu. 2 minggu. Itu paling maksimum lah tu 2 minggu tu. Selalunya 2 minggu tu dia makin baik. Sekiranya selepas 2 minggu serak tu tak hilang-hilang, sama juga, itu kena jumpa doktor. Okey, apa jadi lepas kalau ia berlaku lebih 2 minggu serak tu, kejap lagi kita akan tanyalah lebih lanjut macam mana nak pastikan adakah ia kita ni mungkin mengidap kanser peti suara yang Cikgu Syamsul pernah alami dan lalui pengalaman tu. Kejap lagi Cikgu pun mungkin nak kongsikan juga macam mana pengalaman menjalani endoskopik. Betul. Yang nampak lah suara peti suara sendiri dan tekak sendiri tu. Nak tahu juga daripada cikgu, masa mula-mula dapat tahu tu bila doktor sahkan satu perkara yang tak pernah langsung terlintas nak jadi pada diri kita, apa yang terfikir di fikiran cikgu masa tu. Kejap lagi InsyaAllah kita akan sambung dan anda juga boleh ajukan soalan kepada dua orang tamu kita, Prof. Dr. Marina dan juga Cikgu Syamsul Rizal di talian kami 0362051500 ataupun WhatsApp 0112900404. Terus dengar Warna Pagi IKIM FM, pilihan utama anda. Kita ada segmen kesihatan dan membicarakan suara serak dan juga kanser peti suara, dan kita bersama dengan Profesor Dr. Marina Mat Baki untuk kita, dan juga bersama dengan Cikgu Syamsul Rizal Ramli. Betul. Kita nak tanya Cikgu dulu lah Cikgu dia tadi Cikgu pun dah sebut pasal endoskopi dalam kamera yang masuk dalam tekak kita kan Prof nak tengok macam mana keadaan peti suara kita. Macam mana pengalaman nampak tekak sendiri kan? Cikgu. Okey. Saya dalam pertengahan 2014 tu lah, bila suara saya dah makin teruk, makin serak kan. Dan pada ketika tu suara saya lagi teruk daripada sekarang ni. Suara memang hampir-hampir tak boleh keluar dah. Semua orang tegur dah teruk dah ni. Absen kau tak pergi hospital check kan. Jadi saya pergi ke hospital swasta, hospital private masa tu saya ingat, di Perkeliling, Hospital Sentosa. Saya ingat lagi doktor tu nama Dr. Vijay. Saya pergi masuk jumpa dia. Lepas tu saya pergi sekali dengan saya, isteri saya dengan anak saya 3 orang. Saya pergi ke dalam tu. Masuk dalam tu dia cakap kena buat ujian endoskopi. Maknanya nak masukkan kamera ke dalam tekak, nak tengok dalam tekak macam mana kan. Jadi dia masukkan kamera tu melalui hidung. Dia masuk hidung. Bukan tekak Allah. Yes. Dia ada 2 jenis. Okay. Mulut dan hidung. Untuk yang swasta dia guna hidung. Dia masuk dalam hidung, terus dia teropong. Dia bagi saya tengok ni, maknanya ada TV kat sebelah saya tu. Okey, cikgu cakap sebelah ni lah peti suara ataupun rupa dalam tekak cikgu. Masa dia masuk je dalam tu, kamera tunjuk je peti suara saya. Saya ingat reaksi pertama doktor tu, dia cakap apa? Oh my god, oh my god, oh my god. 3 kali dia cakap oh my god. Saya macam asal doktor ni, doktor ni for you ni. Betul dia tanya cikgu, ditunjuk peti suara saya dekat TV tu. Dia cakap, cikgu tahu tu apa? Manalah saya tahu cikgu kan. Saya minta maaf, dia cakap, tapi ni apa yang saya nampak ini kita panggil sebagai kanser peti suara, dia cakap. Saya masa tu, isteri saya, anak saya 3 orang. Anak saya memang tak faham apa lah. Dia cakap kanser. Saya pandang isteri saya pandang saya. Kami macam tak ada reaksi tau sebenarnya. Kalau nak tanya reaksi pertama lah, memang tergamam.
Kan. Nak kata percaya, tak percaya pun. Betul ke ni Dia kata? doktor kan. Ha. Tapi saya macam blank sekejap. Tapi itu doktor cakap, tak apalah cikgu macam ni kan, sebab kanser ni saya tak boleh nasarkan. Apa-apa cikgu kena buat biopsi. Kalau cikgu nak buat biopsi dengan kami, cikgu boleh daftar register, buat appointment untuk biopsi. Tapi sebab cikgu ni kakitan kerajaan, saya advise pergi hospital kerajaan sebab boleh buat tuntutan bil apa semua. Tapi dia cakap mesti buat dengan kadar segera. Sebab dia cakap berdasarkan apa yang dia tengok ni, ini dah agak advanced stage lah, dia cakap kan. Tak boleh nak berdengar-dengar dah. Jadi saya masa tu masih lagi percaya tak percaya. Saya balik ke rumah bincang dengan isteri kan. Saya rasa doktor ni silap ni. Cakap ni mustahil lah abang kena kanser kan. Saya memang cakap dalam denial stage kan. Dalam penafian tu. Jadi tapi isteri saya cakap macam mana pun bang, kita kena pergi juga hospital, kita kena buat biopsi juga. Jadi saya pergi cari dalam masa tu saya terus ambil cuti. Saya ambil cuti sekolah. Saya cakap dekat tuan pengetua, saya nak check betul-betul saya punya keadaan ni. Alhamdulillah pengetua bagi saya cuti. Dan dalam masa seminggu 2 tu memang saya pergi merata. Saya pergi hospital Selayang, saya pergi hospital Kuala Lumpur. Tapi kebetulan memang hospital kerajaan yang kena queue kan. Dan akhir sekali saya nak pergi KQKM, bahagian kerajaan tetap kena queue juga, kena turutan juga. Tapi masa tu saya tak ingat ada nurse cakap kalau Cina cepat boleh terus private bahagian specialist center ni tingkat 7 dia cakap. Dia kata tingkat 7. Jadi saya naik tingkat 7. Saya jumpa dengan Datuk Profesor Sanin. Dan dia bersama ujian endoskop juga. Dia buat juga. Dan cakap ini desahkan lah memang. Desahkan. Tapi still dia cakap kena buat biopsi juga. Kena jugalah. Dia cakap saya nak cakap tahu ni, tapi kemungkinan benda lain ada. Jadi saya cakap doa lah minta benda lain, TB ke. Jadi dia cakap kemungkinan Possible. Saya sampai satu tahap saya berdoa, ya Allah minta TB lah. Tapi Allah dah nak bagi kanser juga. Doktor, sebelum ni kita selalu dengar tentang ialah kanser payudara, kanser-kanser yang lain, tapi tiba-tiba ada kanser peti suara. Apakah itu kanser peti suara? Macam mana suara-suara serak ni biasa, kita kadang-kadang anggap biasa sebab kita rasa tak apa, nanti baik ni kan. Tapi akhirnya boleh menjadi kanser. Macam mana boleh jadi? Ya, betul. Prof. Okey. So kanser peti suara ni adalah ketumbuhan. Ketumbuhan ni dia ada 2 jenis. Dia ada benign dengan malignant. Ataupun satu tu kanser, satu malignant tu maksudnya kanser lah. Kalau benign tu dia bukan kanser. Tumor macam tumor biasa. Tumor tu general. Tapi tumor pun boleh benign ataupun malignant. Malignant tu kanser. Benign tu bukan kanser. Jadi bila ketumbuhan berlaku pada pita suara ataupun dalam peti suara tu, suara serak boleh berlaku. Dia suara serak kebanyakan pada kanser peti suara ni, dia datang dengan suara dia macam Cikgu Syamsul cakap tadi, dia serak. Dia projection dia tak ada. Kan? Sakit tak rasa? Maaf bertanya. Sakit. Rasa sakit? Saya tak sakit. Tak sakit tak sakit. Tak rasa sakit. Okey. Biasanya tak sakit. Dan kenapa kanser tu berlaku? Selalunya bila ada faktor risiko. Dan faktor risiko utama dia adalah merokok. Dan sekiranya seorang tu merokok dan minum alkohol, jadi risikonya berganda-ganda. Lebih besar. Jadi bila suara serak, macam mana kita nak tahu ini suara serak adakah disebab kanser atau bukan kanser? Dari segi kalau kita tak buat endoskop, kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita kena buat endoskop sama ada melalui hidung ataupun melalui mulut. Di klinik, it is a simple procedure. Kita hanya spray bagi kebas hidung dan bahagian mulut, bahagian tekak, dan masukkan skop, endoskop untuk lihat. Baru kita boleh tengok, ini adakah 80% kanser ataupun 80% ini bukan kanser. Sekiranya kita suspek itu kanser, dan kita perlu buat biopsi. Biopsi lah. Biopsi di mana pesakit perlu dibawa ke bilik bedah under general anesthesia, tidur. Dan kita perlu ambil sampel untuk dihantarkan ke makmal. Sekiranya okey, ini bukan kanser lah. Tunggulah dulu apa akan berlaku. Sekiranya serak tu ketumbuhan ataupun bintil, kita boleh dapat bintil dekat dalam dekat pita suara. Contohnya orang nodule, polip,
pun menyebabkan serak dan kebanyakan berlaku pada orang yang banyak bercakap dan dan bila dia banyak bercakap tak semestinya banyak bercakap. Cuma bercakap tu bukan dengan cara yang betul. Mungkin banyak tekan suara, overuse, abuse, dia boleh dapat nodul, boleh dapat polip. Itu pun menyebabkan serak suara. Tetapi nodul dengan polip ni bertahun-tahun pun dia akan serak saja. Tetapi kalau disebabkan ketumbuhan, disebabkan kanser, tunggu 6 bulan, 1 tahun dia akan progress. Dia akan progress daripada serak sahaja dia akan jadi susah bernafas. Mungkin pergi ke toilet, pergi ke 7-Eleven berjalan tu pun dah rasa sesak nafas dan nafas tu berbunyi. Nafas berbunyi. Kalau satu tahap dia boleh tersumbat terus. Kalau di peringkat awal seseorang tu pergi check lah. Adakah boleh lagi diselamatkan? Boleh. Sebab tu sekiranya seseorang tu serak lebih pada 2 minggu, 3 minggu jangan tangguh. Get the diagnosis. Quickly. Sekiranya benda tu bukan kanser, kita senang hati. Ada rawatan yang lain. Tetapi sekiranya kanser dan peringkat awal, biasanya kanser ni kita boleh stagekan dia. Stage 1, stage 2, stage 3 and 4. Kalau stage 1 dengan 2, T1, T2, peringkat awal lagi, kita boleh selamatkan lagi voice box ataupun peti suara kita. Dan rawatannya sama ada radioterapi sahaja ataupun kita boleh buat laser melalui mulut, tanpa incision, tanpa potong apa-apa di leher, semuanya melalui mulut di Dewan Bedah menggunakan laser dan kita potong bahagian yang kanser tu. Untuk buang sel kanser itu. Masih boleh diselamatkan. Peti suara tu masih boleh diselamatkan, boleh bercakap, cuma suaranya akan serak. Baik. Suaranya akan serak disebabkan kesan laser yang bahagian pita suara yang telah dibuang tu. Tapi sekiranya sudah lewat, ditunggu 6 bulan, ditunggu 1 tahun, mungkin kemungkinan besar tak boleh diselamatkan. Bila dia dah kanser tu dah progress, susah nafas, progress lagi, minum tersedak. Seperti saya katakan, sampai sesak nafas tu, peti suara tu antara fungsi dia protect kan, airway, dia dah tak bergerak, dia dah tak boleh protect, minum saja tersedak. Walaupun namanya Prof, peti suara, dia kalau kita yang kita faham, dia keluarkan suara, tapi sebenarnya ia juga menjadi laluan untuk udara dan untuk pernafasan kita sebenarnya. And protect the airway from any foreign bodies. Okey, itu satu. Dan kaitan pula mungkin sikit Prof, lepas ni kita akan cerita tentang rawatan itu, kita susuri kemudian. Kaitan dengan hidung ataupun pernafasan dan juga menghidu, daya hidu kita. Macam mana pula, Prof? Jadi kita punya peti suara ni airway conduit. Dia laluan pernafasan. Tapi di mana punca angin tu masuk adalah sama ada melalui hidung ataupun mulut. Dan kebanyakannya melalui hidung. Kita akan bernafas mulut kalau hidung kita tersumbat. Ataupun kita tengah buat exercise kan, kita macam dah penat saat tu, kita perlukan oksigen lebih kan. Tapi sebenarnya lebih baik bernafas ikut hidung. Kerana hidung ni fungsi dia macam air conditioner. Satu, dia filter kita punya bulu-bulu hidung, ada mucus kat dalam hidung tu, dia filter. Mana habuk-habuk tu dia akan filter daripada masuk ke dalam paru-paru. Nombor 1. Nombor 2, dia humidify the air. Udara yang kita sedut. Sekiranya udara ni sejuk dalam bilik yang sejuk, dia akan humidify, dia akan lembapkan. Dan juga dan juga dia regulate the temperature. Bila dia masuk, sebelum masuk paru-paru tu, dia akan ikut body temperature, suhu dia sesuaikan badan dulu. Disesuaikan dulu. Dan keempatnya, dia menghidu. Kita kalau bau busuk, bau perfume, bau makanan, dia ada saraf bau di bahagian atas pangkal hidung. Itu fungsi dan kaitan jugalah hidung dengan dan pernafasan dan tekak peti suara itu. Kalau boleh bertanya sebelum kita berehat dan nak raikan soalan daripada sahabat-sahabat kita, Cikgu Syamsul, macam mana sekarang Cikgu bercakap? Menggunakan macam mana selepas perbedahan? Masa selepas yang saya disahkan kanser tu, pada peringkat mula memang profesor dia suggest saya untuk buat radioterapi, kemoterapi. Tapi masa tu saya dengar macam-macam berita pasal radio, kemo, saya takut. Jadi saya skip, saya tak buat. Sebulan saya tak pergi hospital. Dan sampai satu tahap, bila kanser tu semakin membesar, dia hampir menutup saya punya salur udara, macam Prof Marina cerita tadi. Dan saya mula mengalami sesak nafas.
Saya sesak nafas. Masa tu saya baru pergi balik ke hospital. Bila doktor tengok memang dah tak ada harapan nak diselamatkan ni. Sebab memang saya punya saluran nafas tu memang kecil sangat. Sempit sangat. Jadi apa yang doktor buat, doktor akan buat pembedahan, membuang keseluruhan peti suara ataupun kita panggil total laryngectomy. Total laryngectomy itu maknanya buang keseluruhan peti suara. Jadi sekarang ni saya tak ada peti suara. Lepas pembedahan tu hampir setahun saya tidak boleh bercakap. Bila tak ada peti suara memang tak boleh bercakap. Tak keluar suara lah. Tak keluar suara. Suara bercakap macam berbisik. Macam berbisik saja, memang tak keluar langsung suara. Jadi setahun selepas itu saya buat lagi satu minor operation. Doktor memasukkan peti suara tiroid ataupun TEP. Voice prosthesis. Voice prosthesis masuk ke dalam saya punya tekak ni. Dan inilah hasil dia. Inilah suara yang keluar melalui peti suara tiroid. Oh, Masya Allah. Itu dia pastinya berbeza lah daripada cikgu sebelum ni. Tapi Alhamdulillah tetap boleh berkomunikasi, tetap boleh bersuara. Dan kita dapat dengar suara Cikgu Syamsul pagi ini di radio. Dan kalau anda nak dengar, nak lihat sendiri wajah tetamu kita, Prof. Dr. Marinah dan juga Cikgu Syamsul Rizal, boleh terus ke Facebook IKIM FM untuk sama-sama saksikan perkongsian kita hari ini. Ramai juga yang nak tahu tu kenapa setiap kali cikgu nak bercakap, cikgu akan letak tangan di sini. Kenapa cikgu? Okey. Apa ni, bila pembuat pembedahan peti suara tu, bila dah buang peti suara, saya sudah tidak bernafas melalui lubang hidung dan mulut. Jadi alternatif dia ada buat satu stoma ataupun lubang di leher saya ni untuk saluran nafas. Maknanya sekarang saya bernafas melalui stoma di leher saya. Jadi setiap kali saya bercakap, saya kena tutup lubang udara tu, supaya udara yang kompres daripada paru-paru ni tidak bocor ke saya punya stoma tu. Dia terus keluar ke mulut. Dan dalam masa yang sama, bila cikgu bercakap, bernafas juga dalam masa yang sama, is it? Tidak bernafas. Bila mana saya cakap saya tidak bernafas. Jangan tanya banyak-banyak soalan. Baik. Subhanallah. Saya risau. Allahu Akbar. Itu dia. Daripada satu segi kita rasa macam takut gerun semua kan. Tapi sebenarnya bagi saya itu satu miracle, satu keajaiban perubatan. Ya, betul. Satu keajaiban perubatan. Dapat sedikit sebanyak mengembalikan suara tu untuk komunikasi. Itu dia perkongsian kita untuk hari ini. Kita nak berehat ketika soalan-soalan daripada sahabat-sahabat sekalian. Ramai yang dah bertanya ni, Prof. Cikgu, sekejap lagi kita akan kongsikan soalan dan mungkin sedikitlah tanya tentang faktor-faktor kanser. Kalau sebelum ni ramai banyak kita dah kongsikan, cuma mungkin spesifik pada kanser peti suara. Adakah faktor genetik, faktor jantina, faktor penggunaan suara itu mempengaruhi ataupun menjadi faktor kanser ni? Dan kita nak raikan juga sekejap lagi soalan daripada pendengar-pendengar kita yang dah telefon kita. InsyaAllah. Haji Faiz sedia menanti panggilan anda juga. Terus bersama kami di Warna Pagi, IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda, 8.52 pagi. Terima kasih atas kesetiaan sahabat-sahabat sekalian yang mendengar dan menonton di Facebook Live kita di IKIM FM. Masih lagi bersama Profesor Dr. Marinah dan juga Cikgu Syamsul Rizal Ramli, tamu kita pagi ini untuk kesihatan, bercerita tentang suara serak. Jangan main-main dan juga kanser peti suara. Kita raikan dulu panggilan telefon daripada sahabat kita di talian. Mungkin Cikgu dengan Prof boleh pakai headphone tu, kita nak dengarkan suara sahabat kita. Kita ada Puan Hani ni dari Gombak nak bertanyakan sesuatu mungkin. Ya, Puan. Ya, silakan. Saya ada seorang adik perempuan. Masa dia kecil dulu, dia masuk sekolah tahfiz. Lepas tu masa dia mengaji tu kan, biasa budak sekolah tahfiz ni kan suara kena pakai banyak kan. Jadi dia punya suara tu macam pecah, doktor. Jadi apakah perkara tu normal ataupun kita kena pergi cek? Saya pun terlintas. Salam Puan. Saya pun terlintas soalan tadi sebab budak lelaki sebelum balik suara dia kecil. Bila dia masuk akhir balik, suara akan berubah. Lain. Itu bukan mak budak je risau. Budak tu pun pasti risau macam kita dulu cikgu tadi kan. Macam mana tu keadaan tu? Adakah sama seperti situasi Puan kita tadi? Itu tidak sama. Ya. Terima kasih pada puan yang bertanya. Itu memang itu yang dari segi simptom yang saya dengar tu, saya suspect dia adalah vocal nodules.
yang saya Maknanya sebutkan ada- bintil. bintil tu, Dia banyak berlaku di kalangan kanak-kanak, especially kanak-kanak lelaki. Ramai sebab dia selalu abuse suara dia. Budak-budak suka menjerit kan. Kemudian menggunakan suara dengan bukan cara yang betul. Contohnya tahfiz tu kan, dia baca Quran tapi tak menggunakan breath support yang betul. Kita breath support ni kena kita ambil nafas dulu, naikkan udara tu ke pita suara, getarkan, bukannya dengan meneran. Kalau kita banyak meneran, Menjerit. Sampai merah muka dia. kita menggunakan suara dengan tak betul. Jadi kita punya pita suara tu dia punya friction tu berlebihan. Bila friction tu berlebihan, dia injured. Bila injured, tempat pita suara tu boleh timbul bintil. Dan biasanya dipanggil nodules. Tapi untuk pastikan nak confirm the diagnosis, kena jumpa doktor ENT, kena pastikan ini adalah nodules, bukan disebabkan yang lain. Sekiranya disebabkan nodules ni bukanlah kanser. Ya, dia hanyalah bengkak, kita panggil bintil pada pita suara tu disebabkan penggunaan suara yang tidak betul ataupun voice abuse. Ya, dan dia boleh dirawat. Rawatan utamanya dengan speech therapy. Kita ada speech language therapy di hospital yang akan assess, ajar cara cakap yang betul dan explore ada stressor yang lain tak, faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan penggunaan suara yang tidak betul. Dan sekiranya resolve dengan speech therapy, hilang serak tu dengan speech therapy, kita tak payah buat pembedahan. Tapi sekiranya selepas 6 bulan dan suara tu makin teruk, ya, bintil tu tak hilang juga, ya, sebab bintil ni dia ada dua nodules ni, ada soft nodules, ada hot nodules. Hard nodules, yes. So soft nodules biasanya boleh hilang dengan speech therapy. Hard nodules biasanya kalau boleh kurang sikit, tapi kalau masih concern dengan suara, kita boleh lakukan pembedahan kecil untuk keluarkan nodul. Kita panggil endolaryngeal microsurgery. Putih nama Pembedahan tu semua melalui mulut. Dan tapi mana kalau kita buang bintil tu ataupun nodul tadi tu, doktor, especially the heart nodule, adakah dia boleh mengubah suara kita, sama ada mungkin memperbaiki tone suara ataupun menyebabkan lebih baik, kesan-kesan jadi lebih merdu mungkin? Wallahualam. Kemungkinan suara tu baik ada, chance tu ada, tetapi sekiranya lepas pembedahan dia go back to the habit. Voice abuse dia akan jadi semula. Dia akan jadi semula. Dia ada what we call vocal hygiene. Penggunaan suara yang betul. Kalau kita surf on internet kan, ada juga kita type vocal hygiene, ya, dia ada checklist apa benda yang kita perlu amalkan untuk penjagaan suara. Contohnya minum air secukupnya, ya. Tidur kena cukup. Elakkan alkohol. Kemudian bila bercakap jangan berterusan sampai berjam-jam, kena ada break. Every 15 minutes, 30 minutes. Kita ada break tadi. Alhamdulillah. Pastikan ada air di sebelah setiap kali kita bercakap lama tu. Lubricate, ya, kita kena lubricate kita punya tekak tempat penghasilan suara tu. Itu dia. Vocal hygiene. Ini bukan kelas vokal ya tuan-tuan dan puan-puan, tapi menjaga peti suara juga satu kepentingan juga. Mungkin kepada penyanyi-penyanyi yang secara profesional yang menyeburi bidang nyanyian, adakah perlu lebih ambil perhatian terhadap penjagaan vokal tu? Perlulah kan? Perlu, sebab sangat perlu. Dan di sebagainya. antara selain pada vocal hygiene, yang penting itu boleh check dalam surf dekat internet, ya, melalui latihan vokal sangat penting. Dia tak boleh main redah je menyanyi. Jadi menggunakan suara tak betul, jadi dia cepat pancit lah. Dia cepat pancit dan suara tu boleh damage, Jadi kalau penyanyi, Prof, cikgu ada sahabat kita, Cikgu Azali di WhatsApp, dia kata selalu mengajar dengan suara yang agak kuat, jadi suara jadi garau dan jadi bass, agak rendah suara tu. Jadi saya nak tanya, kalau kerap berlaku, adakah boleh jadi kanser juga, Prof? Dan seorang lagi, ketua komander pembarisan. Memang tak sah kalau tak jerit tak. Kalau kaki pusing tak, dia macam tu. Dia kena jerit. Macam mana nature ataupun tugas-tugas yang sebegini, Prof? Cikgu tadi mungkin nak komen. Cikgu nak kena sepatutnya. Cikgu sikit lah, pengalaman lah macam mana? sebagai cikgu. Bagi saya macam penggunaan suara yang berlebihan mungkin salah satu faktor lah. Tapi bagi saya peribadi, saya rasa saya lebih kepada faktor merokok lah.
Kalau saya sendiri mungkin faktor penggunaan suara yang berlebihan mungkin ada satu faktor jugalah. Tapi bagi saya, sebab saya ni kuat berokok dulu. Heavy Bang smoker. mengajar isap rokok. Lagi satu, mungkin saya pun jarang sangat minum air. Macam permainan terangan tadi, kita kena lubricate. Saya tak jaga pun tu, tak tahu benda pun. Redah je kan. Dalam serak-serak pun isap rokok lagi. Dalam serak-serak pun menjerit lagi ke budak. Tapi dari segi faktor keturunan atau genetik, ada keturunan Ada tak, mungkin cikgu? keluarga? Saya tak pasti apa ni, tapi arwah datuk saya, meninggal semasa saya bayi. Saya tak pernah jumpa dia. Tapi menurut bapa saya, arwah datuk saya ni memang heavy smoker. Orang cakap isap rokok bersama-sambung. Dia batuk berdarah, tapi dia tak nak pergi hospital. Dan akhirnya dia meninggal macam tu saja. Jadi saya tak pasti. Cuma saya punya insting lah. Saya punya pendapat mungkin ada kemungkinan, ada kaitan dengan kanser. Tapi cikgu memang dah berhenti, totally berhenti dah. Isap pun dah tak boleh dah. Tak boleh kan. Memang lepas disahkan tu pun memang Dah buang terus. Okey. Macam mana Prof tentang kerjaya-kerjaya yang memerlukan suara tadi tu? Ya, Saya setuju dengan Cikgu Syamsul Ya. dan mengenai merokok ya. Sebab antara vocal hygiene tu adalah jangan merokok. Sebab merokok ni memang satu faktor utama yang menyebabkan mengganggu pita suara. Ya, sebab seperti saya katakan, rokok ni mengandungi karsinogen yang mengubah sel DNA sel kita, menyebabkan dia jadi sel baru yang boleh membesar dan tak boleh diberhentikan. Okey. Sekiranya menggunakan suara yang banyak dan pada masa yang sama merokok, itu meningkatkan risiko serak suara. Di antara faktor yang boleh menyebabkan serak suara di kalangan guru-guru ya, satu, penggunaan suara yang tidak betul ya. Nombor dua, faktor reflux pun boleh memberi impact ataupun memberi kesan kepada suara ya. Reflux ni maksudnya acid reflux, yang sepatutnya dia berada dalam perut tapi dia naik ke atas dan spill, dia melempah ke macam kadang-kadang kita rasa apa terbelahak macam betul. Bila kita sendawa kita rasa masam naik atas kan. Itu boleh mengganggu suara. Jadi penggunaan suara yang kuat macam di kalangan guru-guru, yang sebab tu di negara barat dia ada kelas untuk guru-guru. Guru pergi kelas. Guru pergi kelas suara, penjagaan suara. Bagaimana nak melontarkan suara di dalam kelas yang ramai ya. Nombor duanya, kalau sekiranya kelas tu memang bising ya, kita galakkan guna mikrofon. Mikrofon supaya kita kurangkan jerit. Ya, menjerit tu bukan menggunakan suara yang betul. Ya, kadang-kadang kita menjerit tu kita lebih banyak menggunakan otot leher berbanding dengan breath support yang sepatutnya tenaga daripada paru-paru. Maksudnya kita memaksa. Kita memaksa. Betul. Tu terik tu suara jadi terik bunyinya sebab dia paksa-paksa. Bukan dengan tu faktor pernafasan dan bantuan membantu lontaran suara tu kepada pelajar-pelajar, kesianlah cikgu. Lepas tu bila satu kes lagi penggunaan suara yang tak betul, menjerit di dalam kelas, macam cikgu yang bertanya tadi, suaranya dia tenggelam timbul. Itu kita panggil masa tension dysphonia. Kemungkinan ya. Dan penggunaan suara yang tak betul, lama-lama suara, instead of pita suara tu yang bekerja, otot yang lain ataupun struktur yang selain daripada pita suara start nak menolong dan menyebabkan suara tu jadi macam meneran, macam strain voice, jadi macam bass, susah nak tukar intonasi. Bila bercakap lama, leher jadi sakit ya. Jadi tegang rasa leher tu ya. Itu penggunaan suara yang tidak betul dan tidak adhere to vocal hygiene. Kalau macam tu macam mana? Perlu rehat dulu, lepas tu perlu rehat, minum air, rehat dulu sekejap kan, pergi toilet dulu ke, suruh budak-budak buat kerja sekejap, bagi latihan kan, cikgu minum sekejap kan. Jangan pula masa break tu jumpa cikgu lain, kena tahu cerita lain pula kan. Gosip lah ya. Dia sambung pula cakap lain. Jangan. Baik, kita nak raikan soalan di talian. Kita dengarkan daripada Puan Farhana dari Kedah ni. Silakan Puan. Ini doktor, saya nak tanya, anak saya dia umur 6 tahun. Dia ada macam kalau orang tua ataupun nenek moyang kita kata macam beguk, tapi itu bukan beguk. Sebab saya dah pergi klinik, so dah jumpa dengan doktor lah. Sebab suara tu dia jadi suara diserak. Saya dah tanya doktor ada bagi antibiotik. Doktor kata mungkin bengkak dalaman atau something lah. Tapi bila dah makan ubat pun dia tak jadi apa-apa. Maknanya masih bila dia bercakap
akan naik di tengkuk dia tu, di leher dia tu akan naik benda kembung lah, macam kembung di bahagian leher. Dan suara dia akan serak lah dan nafas dia pendek. So saya tak tahu lah doktor itu ada ke, sebab saya pun tak ada, sebab doktor klinik biasa lah ya. Dia kata kalau dah tak makan ubat pun tak ada apa-apa, dia suruh pergi hospital. Tapi saya pun belum sempat lagi bawa setakat ni. Sebab tengok dia macam biasa, dia tak ada apa-apa lah, maksudnya dia biasa lah, dia sihat. Okey, cuma suara dia tu je lah yang memang serak sangat. Dan dia tak, kalau dia bercakap kuat, lagi tambah kembung dia tu akan naik macam naik kembung di leher dia. So saya tanya kepada doktor macam mana. Terima kasih. Kembung tu di mana? Di bahagian mana leher? Dia kata tadi tak ada sebutkan di mana, di tengah atau tepi, mungkin kelenjar macam beguk. Ada kata tadi macam beguk. Macam beguk. Prof, jawapannya kejap lagi mungkin. Kejap lagi. Macam doktor fikirkan, dan anda juga boleh terus ajukan soalan anda kepada kami. Betul. Untuk Prof Dr. Marina ataupun Cikgu Syamsul di talian kita, dan kita berehat kejap terus bersama kami di Mana Pagi IKIM FM, pilihan utama anda. Untuk sahabat-sahabat sekalian terus setia bersama kami, dan terima kasih Prof Dr. Marina, Cikgu Syamsul Rizal. Sebelum kita jawab soalan daripada puan kita tadi tu, Prof, saya kongsikan di sini macam Hasaniah Masud di Facebook katanya, alhamdulillah dapat ilmu bermanfaat hari ni, baru tahu ada kanser peti suara. Kalau biasa nampak ada kat kotak rokok tu Prof cikgu kita nampak yang gambar leher yang lubang tu itulah kalau yang melarat, yang teruk sangat, kronik sangatlah kanser peti suara tu. Dan ada juga yang kata, Cik Syarifuddin Muhammad, doktor saya selalu kena batuk berpanjangan, tak pulih-pulih, ubat makan tak berkesan, apa yang perlu saya buat? Macam cikgu dulu masa awal serak-serak hilang suara, cikgu ada datang beli ubat sakit tekak, pergi klinik biasa juga. Macam mana, boleh ceritakan peringkat awal tu sebelum ke jumpa pakar? Sebelum jumpa pakar tu memang saya sebenarnya saya ni jenis jarang sakit, jarang demam. Bukan nak cakap pula, tapi memang sejak daripada saya kecil memang saya jarang demam, saya jarang sesama. Lah kot. Saya tak pasti mungkin, tapi aktif adalah suka-suka sikit kan. Jadi bila saya ada kadang-kadang sesama ke demam, lepas tu saya jarang pergi klinik, jarang pergi hospital. Apa yang saya buat, beli Panadol, makan ubat sakit tekak sendiri je. Cuma bila dah, macam saya cerita tadi, bila dah makin lama makin teruk tu, saya adalah juga pergi klinik. Sebenarnya klinik biasa saya pergi 2-3 kali juga, pergi klinik biasa. Dan nak bagi tahunya, klinik biasa ni dia tak ada kepakaran untuk endoskopi. Jadi apa yang dia orang buat, macam biasalah dia cek suluh tu, batang aiskrim masuk tu. Benda tu dia cuma tengok sampai ke dalam anak tekak saja. Sampai situ saja. Dan bila doktor cek, memang tak ada masalah lah ni. Mungkin kadang-kadang bengkak tonsil bengkak ke apa, jadi dia bagi antibiotik dan ubat sakit tekak saja. Itu saja. Jadi tapi 2-3 kali saya pergi, tak elok juga. Jumpa pakar juga. Bila jumpa pakar, baru tahu pakar cakap, kalau serak yang berlarutan lebih daripada 2 minggu, nak tak nak kena pergi jumpa pakar juga. Kena buat endoskopi juga. Itu cara terbaik sebenarnya. Okey. Baik, Prof, adakah cara hidup, ramai nak tahu ni, adakah sebab cara hidup, gaya hidup, ataupun mungkin ada cara pemakanan yang boleh mencetuskan perkara macam ni, kanser peti suara? Kita nak jawab soalan puan tadi. Ya, betul. Tadi tu. Terima kasih pada puan yang bertanya. Umur anak 6 tahun dan betul. dikatakan beguk. Beguk ni adalah jangkitan virus pada kelenjar ileo dan dia tak akan berpanjangan berbulan-bulan. Sekiranya lebih daripada 2 minggu macam tu dan masih tak surut, dia bukanlah beguk. Beguk ni dia bengkak, merah dan sakit. Ya. Dan saya tak pasti bengkak tu, beguk tu adakah betul di dekat kelenjar ileo ataupun di bahagian leher. Dan sekiranya dia berkaitan dengan percakapan, ya, contohnya bila kita batuk, bengkak tu makin membesar, dia mungkin ada kaitan dengan peti suara. Tapi kebanyakan kes yang kita tengok, dia tak berlaku pada kanak-kanak, dia berlaku kepada orang dewasa. Kita panggil laryngosil, di mana ada, kita panggil sac, ada blind sac, ya, yang apa ni, menonjol keluar daripada peti suara tu, dia menonjol keluar ke leher, menyebabkan bila kita batuk ataupun kita meneran, increase pressure, benda tu pun naik. Dia bukan halkum. Dia bukan lining daripada halkum, dia terjojol keluar. Okey. Tapi dia, saya tak amat jarang kanak-kanak, kebanyakannya orang dewasa. Jadi it could be cyst
kantung yang dalam tu ada air. Kita tak pasti. Jadi saya nasihatkan puan bawa anak berjumpa dengan doktor ORL atau doktor ENT. Mungkin memerlukan CT scan ya untuk imbasan untuk pastikan apakah itu yang bengkak di leher dan memerlukan endoskopi untuk memastikan keadaan pita suara yang bekas anaknya pun serak suara. Kena jalani pemeriksaan lah. Pemeriksaan. Suara. Kalau pergi klinik di luar bukan ENT tanpa melalui CT scan kita tak boleh nak tahu apa sebenarnya masalah. Itulah Prof, yang tadi yang saya tanyakan tadi tu, macam mana? Adakah sebab gaya hidup ataupun mungkin pemakanan ada juga menyebabkan faktor-faktor kanser peti suara ni berlaku? Okey. Gaya hidup tu memang yang utama. Yang sebab Cikgu Syamsul pun ada sebut, saya pun ada sebut briefly tadi, iaitu merokok dan alkohol. Itu memang faktor utama. Ya. Merokok sahaja tu pun dah berisiko. Tambah lagi dengan alkohol berganda-ganda risikonya. Because kedua-duanya ada karsinogen yang boleh mengubah sel. Kemudian adakah pemakanan? Kalau ditengok pada literature ataupun baca dalam papers dalam journals kan, ada dikaitkan masalah reflux. Cara pemakanan dengan kanser. Kanser peti suara. Reflux ni maksudnya acid reflux daripada perut, tetapi risikonya tidak setinggi rokok dan kalau 10 orang yang kena kanser peti suara, 9 orang tu merokok. Mungkin seorang yang tidak merokok, dan yang selalunya seorang yang tak merokok tu kita dapati dia passive smoker. Dia tinggal berlaku pada perempuan. Ini kebanyakan lelaki. Memang kalau dalam tengok National Cancer Research NCR Malaysia 2007, kalau kanser larynx ni ataupun kanser peti suara ni nombor ke-11 dari segi kekerapan kanser di Malaysia di kalangan lelaki. Tapi kalau perempuan nombor ke-32. Dan kebanyakan yang perempuan tu dia tak merokok, tetapi dia tinggal bersama suami yang merokok. Jadi secondary. Yes, passive smoker. Passive smoker lah. Oh, itu dia antara bagaimana cara hidup ataupun gaya hidup kita boleh juga mempengaruhi satu-satu sakit yang kita hidapi. Yang penting selalu kita kena ingat kalau serak tu lebih 2 minggu berlaku, jumpalah, tanyalah pakar kalau kita minta jauh lah daripada kanser peti suara ni. Ada lagi soalan yang kita nak raikan sahabat kita? Kita nak raikan Puan Rozia. Ada soalan Ya, dari Petaling Jaya. Kita dengarkan. Ya. Assalamualaikum Prof. Saya nak tanya, saya sekarang ni terlalu sensitif dengan habuk ataupun asap, menyebabkan tekak saya selalu ada akan jadi, tekak saya akan jadi naik bintik ataupun macam bintik tu akan bengkak dan saya akan selalu, bila bengkak akan demam. Lepas tu bila bintik tu pecah, dia akan jadi ulcer. Saya dah rujuk NT, tapi NT pun dia kata cuma tekak saya sensitif saja. Saya nak tanya, adakah itu salah satu diagnose pada kanser ke atau apa? Saya nak tahulah. Baik, itu satu soalan. Soalan yang kedua dari Cik Mak Halim. Ya, kita dengarkan. Logo, silakan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Saya ni nak tanya masalah suara juga. Saya pernah pergi hospital buat cek. Mula-mula dimasukkan kamera dalam lagu hijau. Kemudian dia selepas sebulan dia kata tak ada apa-apa. Kemudian pergi pula, dia masukkan wayar ke lagu kerongkong sampai ke perut. Tapi keputusan masih tak ada. Jadi saya bila cakap suara saya tak apa clear. Bila cakap lama dia akan selop. Jadi bila cakap suara selop tu dia jadi nafas pendek. Tak jelas. Macam selang lah. Itu minta penjelasan daripada doktor lah. Macam mana apa yang masalah saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, itu dia dua soalan tadi, Prof, mungkin boleh dibantu. Alright, soalan yang pertama tadi mengenai alhan hidung dan masalah tak boleh kena asap sensitif. Tekak sensitif. Okey. Saya percaya puan yang dah pergi jumpa doktor ENT tu dah menjalani endoskopi. Sebab pemeriksaan endoskopi ni adalah bread and butter. It's part of physical examination untuk doktor ENT. Kalau ada masalah tu, komplain suara serak ke, ada benda rasa macam lump in the neck kan, rasa macam ada benda, doktor mesti akan scope. Dan sekiranya kanser, doktor akan detect lah. Saya suspect yang
ia bukan kanser lah. Sebab dah jumpa doktor ENT. Dan sememangnya kalau masalah alergi pada hidung ni, kalau tidak dikawal, dia pun boleh menyebabkan masalah suara. Sekiranya masalah alergi ni tidak dirawat, alergi hidung ni, orang kita selalu panggil resdung, kan? Kalau bahasa perubatan kita panggil allergic rhinitis. Setiap pagi dia bersin, sesema. Pada peringkat awal dia bersin, gatal-gatal, tapi kalau dah peringkat yang lama tu, hidung dia jadi sumbat. Dan sesema tu instead of ke depan, dia pergi ke belakang. Kita panggil postnasal drip. Bila postnasal drip, dia akan ganggu tekak. Dia jadi source of inflammation, radang. Radang pada tekak. Radang pada tekak tu kahak pada turun ke bawah dan kacau peti suara. Itu boleh mengganggu suara, menyebabkan kita rasa sentiasa nak buat throat clearing. Itu memburukkan lagi pita suara kita dan juga tak elok kan? Tak elok dan menyebabkan perubahan suara. Masalah allergic rhinitis. Yang tadi macam kata bintil boleh jadi pecah dan boleh jadi macam ulcer tu di tekak macam mana? Saya tak pasti bintil apa. Boleh pecah, saya tak pasti, tetapi yang saya pernah lihat pesakit yang komplain ada nafasnya berbau dan ada keluar macam keputihan daripada tekak tu, kita panggil tonsillit. Bahagian tonsil tu dia ada macam kawah sikit kecil, dan bila kita makan ataupun mucus kita tu tersumbat. Dia berkumpul di situ, dan pada satu masa bila kita batuk tu dia terkeluar. Kita panggil tonsillit. Dia bukan kanser lah. Bukan kanser. Tapi sekiranya pemeriksaan ENT tu telah dijalankan lama dulu, elok dilakukan susulan. Berjumpa lagi, mungkin ada benda baru yang timbul, kita pun tak pasti. Baik. Tentang Cik Mak Halim tadi macam mana? Mak Halim tadi, saya dengar suaranya memang meneran. Meneran. Mungkin sama ada dia mengalami severe muscle tension dysphonia ataupun dia mengalami masalah spasmodic dysphonia. Dia suaranya kena meneran bila bercakap, ya. Jadi rawatan untuk masalah ni, ya, biasanya sama ada dengan speech therapy, ya, boleh membantu dengan relaxkan dia punya pita suara tu terlalu kejang. Dia punya kita panggil spasm. Cara dia bercakap tu menyebabkan suara dia payah nak keluar. Sekat-sekat malah dia tertelan. Macam dia susah nak keluar, dia kena meneran. Severe muscle tension dysphonia ataupun spasmodic dysphonia, dia dua benda berbeza. Tapi dalam keadaan yang teruk, di mana speech therapy tidak boleh membantu relaxkan dia punya peti suara tu, kita boleh bagi injection. Kita panggil botox. Botox injection. Yes. Peti suara kalau botox di muka, nak jadi orang lagi muda ni, kita nak mudakan suara. Masya-Allah. Rawatan tu boleh inject botox pada peti suara. Tapi perlu berjumpa pakar dulu untuk dapatkan pengesahan. Baik, insya-Allah itu ada sedikit bantuan lah dalam masa yang terhad ini. Tapi macam-macam kita dapat tahu tentang serak suara ni, puncanya, rawatannya, dan juga kalau ada kanser peti suara. Kita nak rehat seketika, kejap lagi nak tanya juga dekat cikgu ni macam mana sokongan daripada ahli keluarga dan juga pihak majikan lah. Dan pesanan pesanan cikgu juga dan juga Prof Dr. Marina untuk sahabat pendengar kita. Sekejap lagi di Warna Pagi, IKIM FM, pilihan utama anda. Tak apa, kita teruskan untuk penutup kita untuk segmen kesihatan. Tak apa, doktor tak pakai tu pun tak apa. Sebab yang penting kita dengar suara Prof Dr. Marina dan juga Cikgu Syamsul Rizal Rabi hari ini. Sebab kita dah sampai ke penghujung untuk segmen kesihatan. Rasa macam tak cukup masa lah, Prof. Itulah. Banyak lagi nak tanya. Tapi apapun, dalam masa yang terhad ni kita pun dah banyak belajar tentang peti suara, serak suara dan juga kanser peti suara. Sebelum kita bersama Prof, mungkin Cikgu nak kongsikan sikit lah macam mana agaknya sokongan daripada keluarga, kaki tangan dan juga majikan lah, dan macam mana, apa pesanan Cikgu untuk sahabat-sahabat kita. Silakan. Baik, kalau nak kata sokongan keluarga, rakan-rakan, pekerja apa semua, saya sebenarnya sangat menghargai lah, terutama isteri saya, ibu bapa saya, adik-beradik saya, keluarga saya, saudara-mara, rakan-rakan semua bagi sokongan. Sebab pesakit kanser kan, orang yang dapat tahu kanser ni, dia bila dicakap dia kanser, dia akan terfikir satu mati. Kanser dikaitkan mati kan. Tapi sebenarnya bila saya duduk dalam komuniti kanser ni, sebenarnya itu orang cakap mitos lah. Kanser bukan kematian sebenarnya, tak semestinya mati. Dengan dunia perubatan yang semakin maju sekarang ni, macam-macam rawatan yang kita boleh dapatkan.
Yang penting kita pergi rawatan dengan pihak yang bertauliah, pihak yang betul-betul. Betul. Kemudian daripada segi kalau nak kata pesanan saya kepada umum, saya katakan macam ni, saya walaupun orang cakap ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kanser, tapi kalau daripada segi saya ni, secara peribadi saya memang yakin yang kanser saya ni berpunca daripada tabiat saya merokok. Cuma masalah saya ni, saya berhadapan dengan orang yang merokok ni, masalah saya dengan dia orang ni, dan itu sebenarnya sikap saya dulu jugalah. Bila orang cakap rokok menyebabkan penyakit, dia orang akan bagi alasan apa? Alah, orang tu isap rokok lagi kuat dari kau. Tak ada pun kena. Sihat je umur 100 tahun. Okey, saya nak bagi satu analogi lah macam ni. Kita bawa kereta kan, kita hari-hari menggunakan kenderaan di jalan raya kan. Ada orang bawa cermat, ada orang bawa reckless, ada orang bawa membabi buta kan. Tapi Tuhan tu dia tak tentukan siapa yang kemenangan ni. Dia tak cakap dia tak cakap engkau bawa sederhana, engkau tak kemenangan. Benda ni kita cakap siapa-siapa pun boleh kena kan. Cuma kenapa kita nak risikokan lagi, nak tambah lagi risiko dengan macam contoh memandu dengan bayi buta kan, lagi tinggi risiko dia. Sama juga macam merokok ni, lagi kamu kuat merokok, risiko dia sebenarnya lebih tinggi. Cuma kalau kamu tak kena tu, patut kamu bersyukur lah. Janganlah cakap bagi alasan besar pula. Bila orang cakap macam tu, dengar saja. Dan saya, kalau pesanan saya, berhentilah merokok, itu saja. Dan kami sekarang ni, saya dengan Prof Marina dengan tim perubatan HUKM ni, kami ada tubuhkan satu persatuan, Persatuan Laryngectomy Malaysia. Dan kami sekarang ni antara usaha kami lakukan, kami masuk ke sekolah-sekolah, pergi mana-mana jabatan kerajaan ataupun mana-mana jabatan, kami bagi ceramah tentang bahaya rokok dan kaitan dengan kanser peti suara. Jadi harapan kami lah itulah, kita kalau boleh hapuskan terus rokok, InsyaAllah berhenti merokok dan ubah kepada gaya hidup yang sehat dan positif. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu. Dan Prof, macam mana Prof? Mungkin ada yang bertanya macam mana kalau nak panggil Prof dengan Cikgu, nak panggil ceramah, nak kongsikan pengalaman di tempat-tempat mereka juga, dan mungkin nasihat juga daripada Prof tentang cegah sebelum parah ni. Ya, silakan Doktor. Okey, mengenai untuk menjemput tim kami, tim Malaysia Laryngectomy Association ataupun Persatuan Laryngectomy Malaysia, kami ada Facebook, Malaysian Laryngectomy Association Facebook. Di situ kami telah upload contact number untuk hubungi. Boleh hubungi Cikgu Syamsul juga, ada contact number di situ. Hubungi kami dan kita tentukan tarikh yang sesuai untuk ke sekolah ataupun jabatan kerajaan yang terlibat. Pesanan saya seperti Cikgu Syamsul juga, amalkan gaya hidup yang sihat. Ya, jauhi rokok, jauhi alkohol. Rokok ini kalau seseorang tu bernasib baik, alhamdulillah tak kena kanser, tapi in the long run paru-paru rosak. Ya, dan bila seseorang tu dapat kanser, kita tak tahu kita ni genetically kita ni susceptible to cancer ataupun tidak. Kalau kita genetically susceptible to cancer, semuda Cikgu Syamsul boleh dapat kanser. Tetapi kalau genetik kita kuat, mungkin umur 50, 60, 70 kita tak pasti. Ya. Baik. Baik. Dan pesanan saya juga, sekiranya serak, jangan tunggu lama. Lebih daripada 2 minggu, jumpa doktor ENT untuk pastikan apa masalah pada pita suara. Sekiranya bukan kanser, alhamdulillah. Dan minta jauh lah daripada kanser, insyaAllah. Apapun, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada dua orang tamu kita, Prof. Dr. Marina Mat Baki, pakar perunding otorinolaryngologi, UKM Specialist Center. Terima kasih Prof. Dan juga Cikgu Syamsul Rizal atas perkongsian hari ini. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Salam untuk anak-anak sama-sama juga. Salam kat keluarga dan anak murid. Betul. Lepas ni kembali ke sekolah SMK Ketari. Ya, selalunya cikgu ajar subjek, tapi hari ni cikgu ajar satu benda yang lain. Sangat bermakna untuk kita semua pagi ni. Terima kasih Doktor, Cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita hari ini untuk segmen kesihatan. Dan terima kasih juga atas kesetiaan sahabat-sahabat sekalian mendengar dan juga insyaAllah ambil iktibar daripada apa yang dikongsikan. Kita berehat seketika. Kejap lagi ada satu hebahan.